Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpaksa awal sikit pada malam ini sebab ada sesuatu yang saya harus teruskan pelajaran saya nanti pada sekitar pukul 9 lebih sikit. So, saya mendapat kesempatan ni supaya ingat nak buat malam besok. Tapi saya rasa untuk orang yang berpenyakit buah pinggang atau ginjal, saya kira bukan kata 1 hari, 1 jam pun kalau ada perubahan apa-apa yang memperbaiki atau membaik pulih, saya kira Alhamdulillah boleh kita bantu. Sebab 1 hari yang kita kelewatan untuk buah pinggang adalah satu 24 jam yang boleh merosakkan lebih teruk lagi. Terutama sekali bukan saja buah pinggang, dia ada kaitan dengan liver sekali. Dua-dua ni, liver, anda siapa yang ada liver, angkat tangan. Siapa yang masih ada 2 buah pinggang yang cantik, lagi angkat tangan. Sebab apa? You tak tahu betapa sedihnya, betapa takutnya, betapa gabranya bila doktor kata buah pinggang you tinggal 50% lagi je. Ataupun bagi mereka yang ada liver yang dah orang panggil fatty liver kan, tahu tak, yang you punya enzim semua dah bertukar bila ambil darah, termasuk bila cek dengan buah pinggang pun rosak. Kalau dua-dua ni rosak, memang rosak habislah badan kita. Cuma tunggu waktu saja. Tapi kalau satu pun rosak, contohnya buah pinggang, kalau buah pinggang rosak berarti liver kena ambil alih kerja filtration kan. Kerja dia orang adalah untuk detox, untuk membersihkan semua bahan-bahan yang toksik yang begitu beribu masuk dalam badan kita. Kalau dikirakan setiap hari ada kajian mengatakan 1000 compound yang dimasukkan dengan bahan-bahan yang toksik ni tengah mengalir di sungai-sungai, di laut-laut, di dalam pemakanan, dalam daging, dalam minuman, dalam udara kita. You sebut je kan. Kadang-kadang dalam aircon kita ni pun betapa banyaknya bahan-bahan toksik yang liver kita, dan liver kita kena tapis. Jadi dia sentiasa dalam keadaan yang kalau toksik pun terpaksa juga dia buat kerja. Maksudnya dia sangat-sangatlah memerlukan bantuan kita. Mulai faham malam ini, kalau kita boleh detox ataupun kita boleh bersihkan atau kita boleh bantu, jangan menerukkan keadaan terutama sekali buah pinggang atau liver. Jadi malam ni saya fokus kepada buah pinggang, tapi ingat dia ada kaitan rapat dengan liver. So boleh siapa dapat betulkan balik buah pinggang anda yang kalau dah daripada stage 1 pergi stage 2, stage 3, stage 4, lepas tu pergi dialisis. Memang kita mendoakan kepada anda jangan sampai pergi dialisis lah. Itu pun anda jangan putus asa. Kalau dah pergi dialisis pun kita masih lagi boleh memperbaiki keadaan. Mungkin kita tak boleh reverse 100%, tapi nak kata menerukkan keadaan, tidak. Sekali-sekali kita jangan lepaskan daya lawan kita tu. Tapi yang stage 4, stage 3 malam ni, yang GFR nya bawah pada 40 katakan, dah nak masuk 30, ini kena panik sikit. Jangan melawak kan. Sebab bawah pada 20 dah doktor dah nak pasang dia punya tapak tu, betul. Dan dialysis center menunggu anda 3 kali seminggu, ataupun kadang-kadang tu kalau rosak mesin ke apa, you dah mula panik nak pergi tempat lain, nak pergi travelling pun susah kalau you tak booking. Jadi dialysis ni kalau boleh last resort lah, faham? Okey, sekarang bagi mereka yang masih lagi berpeluang, GFR. Tahu apa GFR? Yang dipanggil glomerular filtration rate. Di bawah pinggang kita ni ada bermilion-milion penapis yang Tuhan jadikan amat canggih. Tidak siapa pun boleh buat gantian buat masa ni. Jadi dia menapis semua bahan-bahan yang kalau liver dah buat kerja dia, Alhamdulillah dia pun tenang sikit. Okey. Tapi kalau liver pun tak boleh tukar daripada toksik bahan-bahan yang fat soluble tu, semua seperti plastik yang ada dalam makanan kita. Tahu plastik ada kan, kita ambil daripada plastik pun. Makanan minuman kita yang panas-panas selalu saya cerita tu, BPA kan, bisphenol A tu. Lepas tu ada lagi bahan-bahan chemical seperti pesticide, insecticide, xeno, antibiotik yang macam estrogen, hormon semua dalam air kita, fluoride semua tu. Ada pernah dengar tak yang drugs, inilah ubat-ubatan kita pun iktiraf sebagai ada bahan kumuhannya, bahan orang kata apa, byproductnya, betul tak?
terutama sekali siapa yang makan ubat painkiller macam saya ni. Saya cerita ni, kenapa you dengar bila setengah-setengah topik tu kita lebih terbuka mata, sebab penyakit tu kita punya. Setengah penyakit kita tak peduli, betul tak? Macam apa saya cerita semalam, cerita yang simple-simple tu, jadi kurang orang yang berminat sebab tak banyak orang yang sakit macam tu, contoh. Tapi kalau datang high blood, diabetes, malam ni cerita kidney failure, oh dahsyat. Sebab apa? Dia membawa kesengsaraan kalaupun tak bawa pada maut. Jadi sambung pada NSAID, ubat-ubat painkiller tu, itu antara yang kalau lebih daripada 3 tahun je, orang kata kadang-kadang boleh menyebabkan buah pinggang tu tak boleh patah balik lagi dah, tak boleh reverse lagi dah. Ada tak siapa macam saya yang makan ubat lebih daripada 3 tahun? Kenapa saya tak malu cerita ni? Kenapa saya terus terang cerita? Sebab kalau kita cerita daripada buku saja, saudara-saudara sekalian, dia tak sama dengan pengalaman. Memanglah saya tak ada 100 jenis penyakit. Kalau macam tu saya tak dinamakan manusia lah kalau sampai 100 jenis penyakit. Tapi kalau ada 2-3 je yang top apa orang panggil list dalam penyakit-penyakit yang orang takut, termasuk ni lah buah pinggang lah, betul tak? Dan siapa yang ada diabetes malam ni, dengar betul-betul. Sebab apa? Mana tahu kita boleh bantu. Selagi mana you boleh lawan, kita lawan. Sebab siapa yang boleh jaga buah pinggang, nescaya dia boleh jaga liver juga. Sebab pemakanan dia tu untuk meleraikan masalah buah pinggang, dapat membantu mereka yang sakit apa tu yang saya kata liver. Dia contoh ni dah nak mula bagi ni kan. Malam tu orang marah saya sebab saya cerita tak bagi tahu nama kacang almond tu kan. Sampai ada orang tegur, dok ni long winded lah. Sabar. Sebab saya nak cerita ni sebab you kena tahu bila kidney kita dah fail, you pun kadang-kadang tak sedar. Kan setengah orang lambat dapat tahu. Padahal dah nampak dia punya orang panggil tanda-tandanya. Seperti apa? Gula dah mula naik, tinggi sangat, dan gula tu antara dia pembunuh kita punya glomerulus tadi, penapis-penapis di dalam di dalam buah pinggang. Lagi selain daripada ubat-ubatan tadi, saya kata masalah gout. Siapa yang rajin kena gout, macam orang yang tengah duk cerita ni, uric acid dia tu pun boleh menjadi petanda yang kidney kita dah mula rosak ataupun toksik. Sebab apabila kidney rosak, dia tak boleh nyahkan uric acid, maka uric acid tu naik, dia tendang naik balik ke sendi-sendi yang biasa you dapat menyala-menyala kaki, ibu-ibu jari semua, betul. Nombor 2 ialah masalah stone. Apa tu, kalau kidney kita fail dah tak boleh tapis, dia mulalah apa yang dinamakan kalsium oxalate tu. Tahu, ada satu bahan yang bila dia berkumpul dia tak sama dengan uric acid, tetapi cukuplah dia jadi macam batu-batu tu. Jadi orang panggil batu karang. Nombor 3, kalau dah nampak mata, you nampak tak mata saya ni kadang-kadang dia macam bengkak sikit kan. Kita tak boleh lari mata, nak lari nak selindung pada siapa kan. Dia kalau you nampak mata you pun bengkak selalu macam puffy eyes tu kan, that is another gejala ataupun petunjuk yang you kena make sure pergi check kidney you every 3 months, paling lambat pun kadang-kadang kena buat every month pun. Sebab kita takut dia punya GFR tu daripada 70 turun ke 50 turun ke 40, dah mulalah tu. Sebab tu kalau you lambat 6 bulan kemudian baru you pergi, padahal dia dah mula turun ke 40, you tak sedar dan you masih lagi galit. Tahu orang utara kata galit, sebab dia kadang-kadang kidney ni sampai 40% pun macam you boleh main bola lagi. Macam mana? So jangan sampai dah kena tekan ankle jadi bengkak, dan kan macam berkumpulnya air tu, gravity kita turun macam orang beranak tu, kaki bila tekan tak mau naik balik tu, tu dia panggil pitting edema. Confirm. Kadang-kadang tak payah doktor kata nak fikir-fikir lagi dah, you kena tekan dengan doktor tu, kata saya tak puas hati, saya tak mau balik selagi doktor tak check buah pinggang saya, ataupun of course jantung, inilah lain-lain punya organ yang menyebabkan bengkak kaki semua tu. Lepas tu gatal kulit, dah dalam buah, bukan dalam buah pinggang, dalam kencing. Dalam air kencing kita dah ada, kalau cek ada glukos pula tu, kalau cek dah ada protein pula tu. Siaplah. Dulu tak bau sangat, sekarang warna pun dah kuning, dah mula pekat, dah jadi gelap-gelap sikit macam teh tu. Selalunya berbuih pula, dah ada pula protein lagi. Jadi buih-buih ni
Bau amonia tu cukup toksik untuk badan kita dan juga dia boleh tendang naik ke kepala. Sebab tu orang yang buah pinggang rosak ataupun ada bercampuran pula dengan penyakit diabetes, dia mulalah senang dapat Parkinson, senang dapat nyanyuk. Yang lain tu sampai potong-potong kaki semua tu, itu cerita diabetes. Tetapi cukup kalau yang you nampak potong kaki, you tak nampak yang kena potong buah pinggang nanti. Maksudnya buah pinggang bukan kena potong, dah rosak. Macam dah potong dia punya servis lah. Nasib baik ada sebelah lagi. Kalau dua-dua belah, sebab tu Tuhan agaknya kenapa dia bagi buah pinggang ni sampai 2 tu, agak-agaknya saya fikir balik, kenapa Tuhan jadi setengah tu 2, setengah 1 Macam liver tu 1 je tapi besar kan. Buah pinggang tu Tuhan bagi 2 tu ada hikmah dia. 1 rosak boleh hidup dengan sebelah lagi. Baik, sambung. Sampai boleh dapat high blood pressure. Anda tahu kan, buah pinggang juga boleh memproses vitamin D dengan baik. Kalau tak ada buah pinggang yang berfungsi normal, you tak akan dapat vitamin D. Jemurlah panas 1 jam 1 hari pun, ambillah D3K2 sampai berapa 1000 unit pun. Kalau buah pinggang dah rosak, goodbye. Maksudnya tak guna ambil suplemen apa pun. Bahkan tak boleh ambil pun suplemen. Terlalu tinggi sebab nanti jam lagi ke arah penapis buah pinggang. Jadi malam ni tiba masanya saya bagi beberapa jawapan, tapi supaya anda tak kata saya terlalu banyak cerita, jawab cepat-cepat doktor, tak sabar ni. Saya pun tak sabar nak cerita. Okey. Anda pernah tengok, ready? Banyak sayur yang boleh pada malam ni, bukan satu sahaja, tapi saya nak bagi, kalau diminta pilih satu saja dan ada sebabnya, sayur ini dipilih sebagai sayur untuk ginjal. Ada setengah sayur-sayuran untuk katakan liver, ada setengah-setengah makanan tu untuk muscle kan. Semua Tuhan jadi tu ada dia punya speciality-nya. Jadi malam ni cuba tengok dulu siapa boleh teka. Ini dia jawapannya. Alright, sayur yang saya masukkan, dan telah ada orang buat kajian kenapa sayur ini dipilih sebagai sayur untuk ginjal. Cepat, siapa tahu? Ni sayur ni nama apa dulu, cepat tulis. Malam ni saya tak nak lambat sangat, nanti orang marah. Manusia ni kan tak sabar nak tahu. Ni namanya bok choy. Bok choy ataupun pak choy ataupun Chinese cabbage, ataupun nama-nama yang dahsyat-dahsyat lah, seperti Brassica campestris. Ini nama-nama saintifik, tak payah ingat nama, tapi saya rasa hari-hari you pergi market ada jual ni. Sebab tu malam ni you tak perlu bimbang sangat. Apa yang saya cerita bukan benda yang terlalu mahal, bahkan ni antara yang termurah sayur-sayuran yang ada di pasaran. Betul-betul. Okey, ada yang kecil, yang pendek, ada yang tinggi sampai sekaki, ada yang in between, ada lebih kurang kat market saya pergi tengok lebih kurang 3-4 jenis. Tapi kalau boleh ambil yang masih fresh lah kan. Dan yang ni bok choy tu dalam bahasa Cina maksudnya white vegetable. Sebabnya mungkin dia punya tangkai dia ni, dia punya stalk dia ni kat bawah ni putih kot agaknya, tapi cantik kan. Cuma bila you masak tu jaga hati-hati. Saya bagi nasihat awal untuk mendapat manfaat yang terbaik. Jangan masak sampai dia, saya nampak kat kedai-kedai seafood banyak-banyak yang bagi sayur-sayur bok choy ni, kalau kita minta dia buat dengan apa dia panggil sos tu, Allahu Akbar, apa oyster sauce kena tanya orang rumah. Ni yang oyster sauce tu kan Chinese kan, bubur bawang semua tu, dia saute sikit-sikit, dia apa tak sampai layu sangat kan, masih lagi fresh, you makan masih rangup. Kalau you makan dah sampai tak rasa apa, dah lembik, dah longlai, dia punya vitamin mineral yang kebaikan untuk buah pinggang pun dah mula kurang. Tetapi kenapa dipilih ini sebagai antara sayur yang terbaik dan memang number 1 untuk ginjal? Saya ulang malam ni fokus untuk ginjal sebab satu daripada balik. Okey, nampak tu wifi kadang-kadang buat perangai. Okey, tapi yang saya nak maksudkan di sini ialah yang penting sekali, nombor 1, bok choy ni dia adalah sebahagian daripada family cruciferous vegetable. Dan kalau you dengar lecture I dah 3 tahun 4 tahun ni, cruciferous vegetable tu macam ayat kedua saya.
always D&D diet, cruciferous. Tengok, cruciferous vegetable. Maksudnya sayur-sayur yang rangup yang terdiri daripada selalunya bukan bak choy saya selalu ceritakan. Saya selalu cerita brokoli, cauliflower, apa lagi? Kale, termasuk bayam pun, radish, collards, apa lagi banyak, lebih kurang 9 kot. Brussels sprouts, yes. Apa lagi? Cabbage, jangan lupa cabbage tu, gobis tu, watercress, lobak-lobak semua tu, yes. Tapi dalam semua 6, 7, 8 ni, dulu kita tak letak bak choy ni nombor 1. Always cerita brokoli, cauliflower nombor 1, nombor 2 tu. Rupanya untuk ginjal ni nombor 1. Sebabnya yang lain ada oxalate, ada yang rendah, ada yang tinggi, tapi dalam bak choy ni tak ada oxalate. Satu, dia cruciferous vegetable yang memang liver dengan kidney makanan dia yang terbaik untuk mendetox. Okay? Green leafy vegetable yang rangup, termasuk lawan kanser semua, adalah cruciferous vegetable. Yang ni sebahagian daripadanya, daripada 8 tu, tetapi dia menjadi top sebab yang lain ada oxalate. Faham tak? Oxalate ni apa saya kata tadi? Yang menyebabkan apa? Menyebabkan berlakunya kidney stone. Boleh keluar terbitnya kecil-kecil. Kalau banyak-banyak kali you makan kerap sangat, acap kali, oxalate tu akan meningkat. Terutama sekali kalau you belajar dari segi oxalate ni, katakan yang ni cuma 1 gram per, katakan 100 gram punya size. Kalau you ambil spinach, dia 650 miligram. Sorry, mungkin saya nak ingatkan dia punya unit tu. Ada saya tulis tadi. Yes. Yang ni satu, katakan yang ni sekali saja oxalate punya tu, dia punya jumlah kandungannya. Kalau spinach, bayam, sampai 650 kali ganda oxalate-nya. Sebab tu orang yang senang kena kidney stone dan orang yang ada kidney failure tak boleh ambil bayam. Faham? Okay, sebab nanti bertambah jam tempat tu. Sebab tu yang ni kalau dibanding dengan sayur lain yang semua cruciferous, dia is the best. Because why? Orang cari yang tak ada oxalate langsung. Okay, seterusnya juga dia juga boleh membantu buah pinggang sebab dia tinggi dengan potasium. Ramai orang bila dengar potasium, mana yang belajar tentang penyakit-penyakit buah pinggang ni, dia cukup takut dengan potasium. Tapi ramai daripada kita bukan masalah potasium yang banyak dalam sayur ni, tetapi disebabkan kita terlalu tinggi dengan sodium. Kita makan lebih sangat garam sehingga kan nampak macam potasium tu tak cukup. Dia sodium dengan potasium ni dia dua beradik. Dia tak boleh tak balance, dia kena cukup-cukup saja. Dan orang kata kalau potasium ni bawah pada 4,700 miligram, kalau bandingkan dengan sodium yang cuma perlu lebih kurang 2,000 miligram ataupun 2 gram, yang ni 4,7 gram. Yang pentingnya dalam hidup kita, pemakanan kita tak cukup potasium. Kalau tak cukup potasium, apa jadi? Macam-macam. Daripada jantung, peredaran darah, degupan jantung, menjaga you punya kolesterol, blood pressure, semua ada permainannya dengan potasium. Jadi kat sini dah cukup. Kalau kita rajin makan lebih kurang berapa banyak? Satu hari 3 cup. 3 cup tu 3 cawan. Okay? Dan dia tak tinggi kalori, dia bagus dengan protein yang bagus-bagus, dia ada banyak dia punya vitamin dan mineral, tak payah ingat semua tu. Dan last kali dia orang kata apa, boleh memberi you kebaikan lain lagi yang mungkin tidak ada kaitan terus dengan memperbaiki buah pinggang, tetapi cukup dulu dengan ada vitamin C nya, vitamin B6, semua ni bagus untuk buah pinggang. Ada lagi vitamin A, kalau you dengar seperti kalsium, magnesium, fosforus, iron, semua tu bagus untuk tulang. Dia bantu. Kidney ni you ingat cuma tapis air ataupun macam nampak penapis air, bahan-bahan kumuhan saja, tapi sebenarnya kan saya kata dia buat vitamin D, dia control blood pressure. Dia boleh control blood pressure. Dia ada konsep meningkatkan immunity dengan vitamin D punya penukaran tadi, daripada aktif tak aktif, kerja dia. Saya pun heran, kidney ni banyak kerja sangatlah, kesian kalau kita tak jaga dia. Sampai penyakit jantung pun disebabkan dia kontrol potasium, tinggi rendahnya. Nak buang banyak ke nak buang lebih, jangan main. Folate lagi, you pernah dengar kan? Folate tu vitamin B9, B6. Lepas tu saya kata apa ni, blood pressure pun dia kontrol. Kulit kita disebabkan
kidney ni kalau dapat macam bak choy ni, bak choy ni bagus untuk kidney, bak choy tu juga bagus untuk kulit kita. Jadi untuk mata kan, vitamin A, yang syok sekali bak choy ni dia lawan kanser. Wah, syok kan. Terutama sekali mereka yang ada breast cancer, colorectal cancer, prostate cancer dan lung cancer. Ni 4 yang telah banyak orang pertikaikan. Ada apa lagi sayur mana lagi? Apa-apanya bak choy boleh mainkan peranan. Baik, kita habiskan cerita dengan diabetes juga. Dia membantu disebabkan dia banyak fiber, betul tak? Dan vitamin mineralnya dengan potasiumnya itu, semua tu dapat kontrol gula punya metabolisme. Cukup dulu pada malam ni saudara-saudara sekalian. Saya minta undur diri dahulu sebab peringkat saya pun masih macam anda juga kan, masih kita perlu belajar daripada guru yang lebih pandai. Kita tak boleh istihar yang kita pandai sampai bila-bila pun kita tak akan pandai. Kita cuma boleh mempertingkatkan ilmu. Kalau you kata you dah pandai, habislah. You tak akan belajar lagi dah. Tapi yang penting ialah knowledge is not power. Saya ulang lagi sekali, pengetahuan, belajar, ambil nota saja bukan power. You rasa seronok macam banyak dah masuk, banyak tersimpan, tetapi sebenarnya apa yang you amalkan daripada pengetahuan itulah yang power. So in English they call it knowledge is not power, applied knowledge is power. Walaupun sikit, contoh kalau you belajar D&D diet, cuma kontrol gula saja. Walaupun you teringat dalam 4-5 point, you ingat satu, tapi satu tu you apply, best. Tak guna you ingat 20 perkara, satu pun tak buat. Faham? Okey, contoh malam ni saya kata bak choy is good. You dengar lah, tapi besok masih lagi ambil french fries, masih lagi order from Grab dengan all the food yang laden with, maksudnya dah ditabur dengan benda-benda MSG semua. Maklumlah bukan you control masak tu. Sedap memang sedap lah. Lagilah dia orang nak jual online kan, betul tak? Saya tak kata tak boleh jual macam tu, tetapi anda kalau masih lagi tak ambil seminggu 2 kali ke sekali bak choy ni, kidney you masih lagi fail, celery tak buat, kan? Saya kan bukanlah kata you kena hari-hari makan bak choy, tetapi harus layan. Ni sebagai sayur, kalau ada choice, bak choy dekat depan mata you, makan bak choy tu dulu. Faham? Ada orang buat jus pun, boleh buat jus, yes, no problem. Bahkan kalau nanti you amalkan dengan apple cider vinegar, dengan lemon juice, tengok tukar-tukar pilihan. Selalu saya ajar apa? Celery juice, betul? Tak payah bergula, jangan bergula dan tak boleh bergula pun. Lepas tu air bali, kan saya air beras. Simple-simple, jangan makan terlalu banyak protein, daging-daging kalau sakit-sakit buah pinggang ni. Jangan takut pada potasium sangat. Dengan kalau ada dengar sayur macam ni, air kena cukup, prebiotik, probiotik tu bakteria kita. Dan last kali ialah dipanggil, jangan lupa kepada D3K2, sebab kalau buah pinggang dah mula perlu bantuan, kita kena suplemen elok-elok. Okey, D3K2 dengan omega 3 itu wajib. Bagaimanapun yang dah rosak, yang dah ada inflamasi, wajib kita masuk D3K2 dengan apa saya kata tadi, omega 3. Tapi untuk malam ni tolong tambah dengan R-Extra. Pernah dengar tak? Lama saya tak cerita ni. R-Extra adalah titisan daripada Gunung Himalaya tu. Ada mineral-mineral yang akan tarik heavy metal seperti cadmium, mercury, lead yang daripada ikan kita makan, daripada makanan semua tadi. So, kini kita akan berterima kasih pada kita kalau kita amalkan yang saya cerita pada malam ni. Baik, terima kasih. Jangan lupa besok hari terakhir kita punya promosi untuk hujung tahun ni. Saya tak tahu ada lagi ke tak, so ambil kesempatan. Dah lama sangat promosi, lama-lama pun tak elok juga kan. Tapi so last day tomorrow, hari Sabtu ni saya nak jumpa you all. Tolong bawa satu family ke office saya. Pukul 11 saya akan keluar cerita tentang goodbye 3 serangkai: diabetes, blood pressure, kolesterol, dan kalau kat situ kita jaga kegemukan dan juga penyakit jantung. Bawa satu kampung datang, takkan tak boleh 1 jam aja, tapi tempat dah penuh kot. Cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi, terima kasih.